Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa khabar semua? Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izin kurnianya seluruh umat Islam di negara ini akan menyambut hari raya Aidul Adha esok. Saya percaya pada ketika ini ramai dalam kalangan saudara dan saudari telah berada di kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidul Adha bersama ibu bapa dan kaum keluarga yang tercinta. Aidul Adha adalah hari kebesaran Islam yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia dengan penuh keinsafan dan pengertian yang besar. Kisah dan sejarah pengorbanan agung Nabi Ibrahim alaihi salam dan anak-anda baginda Nabi Ismail alaihi salam menjadi iktibar yang perlu sentiasa dihayati oleh seluruh umat Islam dalam kita menghadapi cabaran kehidupan seharian. Bagi kita umat Islam di Malaysia, iktibar daripada Aidil Adha menjadi panduan dalam menghadapi cabaran wabak COVID-19. Aidil Adha pada kali ini mengingatkan kita tentang erti kesabaran dan berlapang dada dalam menempuh kesukaran hidup. Pengorbanan sepenuh jiwa dan raga telah saudara-saudari lakukan. Sejak 18 Mac lalu, saudara-saudari akur dengan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, termasuklah PKP pemulihan yang sedang berkuat kuasa pada waktu ini. Alhamdulillah, hasilnya kita telah berjaya mengawal penularan wabak COVID-19. Namun begitu, saya hendak mengingatkan bahawa kita masih belum berjaya sepenuhnya dalam memerangi wabak COVID-19 ini. Malaysia dan banyak negara lain masih belum diisytiharkan bebas daripada pandemik ini. Bahkan sejak mutakhir ini terdapat sedikit peningkatan kes-kes positif COVID-19 di negara kita. Justru kita tidak boleh leka dan alpa. Sebaliknya, kita mesti terus berusaha untuk memutuskan rantaian COVID-19 dengan mematuhi segala prosedur operasi standard atau SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Bersempena dengan Hari Raya Aidul Adha, mulai esok sehingga 13 Zulhijjah, ramai dalam kalangan saudara-saudari yang akan melaksanakan ibadah korban, iaitu suatu ibadah yang sangat dituntut oleh syarak. Laksanakanlah ibadah korban ini dengan penuh penghayatan, di samping mematuhi SOP yang ditetapkan, iaitu hadkan jumlah yang hadir di tempat penyembelihan tidak melebihi 20 orang bagi seekor lembu. Anda juga tidak dibenarkan mengadakan kenduri di tempat ibadah korban dijalankan. Apabila selesai saja memotong dan membahagikan daging korban, segeralah pulang ke rumah masing-masing. Di rumah pula, pastikanlah jumlah sanak saudara yang datang berziarah tidak melebihi 20 orang pada satu masa. Elakkan bersalam-salaman. Dan jika di rumah anda ada keluarga yang sedang menjalani kuarantin di rumah, beritahu sanak saudara, jiran, tetangga dan sahabat anda jangan datang ziarah. Ini bahaya. Kita tidak tahu, mungkin akan ada jangkitan jika orang yang di kuarantin itu kemudiannya didapati positif COVID-19. Di samping itu, pastikan ahli keluarga yang sedang menjalani kuarantin tidak keluar daripada rumah.
Jangan dia pula yang berjalan ke sana ke sini. Saya dapat laporan ada dalam kalangan mereka yang sedang menjalani kuarantin di rumah, keluar daripada rumah. Ini satu kesalahan berat. Tindakan tegas akan diambil ke atas mereka yang melanggar arahan kuarantin ini. Seperkara lagi, Hari Raya Aidil Adha esok jatuh pada hari Jumaat. Saya pasti masjid di pekan-pekan kecil dan kampung-kampung akan menjadi agak sesak, bukan saja semasa solat sunat Aidil Adha, tetapi juga semasa solat Jumaat diadakan. Ini kerana ramai perantau pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi saya nak minta kerjasama imam-imam, Bilal, Tok Siak dan semua ahli jawatan kuasa masjid supaya kawal keadaan. Pastikan jarak yang selamat antara makmum, dan pergerakan keluar dan masuk masjid juga mesti dikawal supaya teratur. Saya sebutkan SOP ini secara agak terperinci sebagai peringatan supaya sepanjang sambutan Aidil Adha esok dan pada hari-hari tasyrik, keadaan terkawal dan teratur. Saya nak mengingatkan juga, kita tidak peka dan berhati-hati, kemungkinan jangkitan COVID-19 merebak semasa musim perayaan ini adalah tinggi. Kita nak elakkan perkara ini daripada berlaku. Jadi lebih baiklah kita beringat dan berwaspada. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya berdoa semoga ibadah korban kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini merupakan tanda ketaatan, ketakwaan dan kehambaan kita kepada Allah. Kepada bakal jemaah haji yang tertangguh peluang untuk menunaikan rukun Islam kelima pada tahun ini akibat wabak COVID-19, saya berdoa semoga saudara dan saudari akan berpeluang menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun hadapan. Saya percaya saudara dan saudari telah menerima ketentuan ini dengan penuh redha, sabar dan berlapang dada. Yakinlah, ia juga merupakan suatu bentuk pengorbanan yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya, isteri dan seisi keluarga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha pada seluruh umat Islam di Malaysia. Raikanlah Aidil Adha secara bersederhana sebagaimana tuntutan syariat dan hayatilah erti pengorbanan di sebalik Aidil Adha pada kali ini. Tanpa mengenal erti putus asa, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabak COVID-19 segera berakhir. Sesungguhnya pertolongan dan rahmat Allah itu sangat hampir kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Maka tingkatkanlah ketakwaan kita dan berdoalah kepadanya. Mudah-mudahan doa kita dimakbulkan dan kita beroleh kemenangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd.